Oh my god, nasib baiklah saya tak menyanyi. Saya telah menyelamatkan telinga-telinga ramai warga di Malaysia ni. Termasuklah banyak lagi fenomena lain. So, you should be thanking me for not singing. Tuan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka dengan doa pendinding yang Nabi Muhammad bacakan untuk cucu. Yang pendinding daripada syaitan, daripada binatang berbisa dan daripada ain, mata memandang. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum. Okey, kita ada 50 soalan untuk YB. Jawab ringkas dan padat. Agree to this, okay. Okay. Okay, ready ya? Ya. Okay, kita start sekarang. Apa maksud nama Nurul Izzah? Cahaya kegemilangan. Okay, kenapa suka pakai tudung bawal? Kerana dia boleh menyerap peluh dengan baik. Okay, saiz kasut Nurul Izzah. 40. Okay, kita boleh jalan sikit dah YB? Saya fokus kasut because saya tak kaki besar. Alright. Okay, siapa tu Yin Xiao Long? Suami saya, kawan baik dan teman sekian lama. Makanan terakhir Izzah makan tadi? Saya minum kopi. Suka kopi atau teh? Okay, obviously. Dulu tak pernah minum kopi tapi terpaksa kerana selalu mengantuk bila tak cukup tidur. Alright, makanan Datuk Seri Wak Azizah yang paling YB suka? She's a bengkang chef. Mamma mia! Buat bengkang. Oh, Pakar. sedap tu. Datuk Seri Anwar pula suka pandai masak apa? Air. Siapa adik yang paling ngam dengan Izzah? Dia tengok musim. Kadang-kadang Ilham, kadang-kadang Iman, kadang-kadang Nuha, kadang-kadang Hana, kadang-kadang Ihsan. Jadi dia tengok musim. Jadi semua adalah dia punya PL dan juga specialty-nya. Okey, perkataan pertama terlintas bila sebut bermatang pau. Sayang. Hal bagaimana mudah buat YB Izzah menangis? Saya rasa sekarang lebih kepada isu relatif. Contohnya kita tidak mahu berfikir tentang kesedihan yang kita hadapi, tetapi mungkin apa yang sedang berlaku, the genocide that's taking place in Palestine. Item makeup yang mesti YB pakai tiap hari. Saya rasa sekarang ni adalah penjagaan muka saja kerana banyak sangat cabaran bakteria yang melanda selepas COVID. Izzah rancang nak ada berapa anak? Ada 3 pun cukup, Alhamdulillah. Panggilan suami kepada Izzah? Izzah. That's my name. So, panggilan Izzah pula kepada suami? Shalom. 3 perkataan yang gambarkan golongan belia hari ini. Semangat sukarelawanan yang sangat luar biasa. Sangat pantas dalam media sosial. Dan mungkin memerlukan lebih banyak perkongsian, merentasi generasi. Bagi Izzah masih relevan ke reformasi? Oh, always. Because kita bercakap tentang Islah masa taktum dan isunya adalah untuk memastikan kita berlumba-lumba berbuat kebaikan. Dan bila ada semangat Islah itu, dia tidak milik mana-mana parti politik. Dia milik semua. Perasaan Izzah bila sebut mengenai Palestin? Saya rasa sekarang ini adalah masa yang sangat-sangat penting untuk kita bersuara dan kita mendapatkan resolusi secara strategik untuk menghentikan pembunuhan ramai-ramai yang berlaku. Isu the war crimes, isu peperangan yang memang merupakan peperangan yang tidak boleh diterima ini. Lebih-lebih lagi when we talk about war crimes, haruslah jenayah perang haruslah kita ambil secara kolektif. Maksudnya ini merantasi agama tapi juga melibatkan penekanan kepada kuasa-kuasa besar Amerika Syarikat khususnya. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Jangan membiarkan, merelakan peperangan jenayah perang untuk terus berleluasa. Kerana keengganan mereka untuk berlaku adil, untuk menghentikan pembunuhan ramai-ramai dengan kenyataan yang ikhlas dan tidak berbelah bahagi atau memilih bulu,
akan merumitkan dan juga menghancurkan lagi nasib anak-anak dan mereka yang tidak berdosa. Saya panjang sikit, but ya, jenayah perang. Mungkin perkataan yang tuntas boleh kita gambarkan yang sedang berlaku. Pernah tak sampai ke Palestin? Tidak, saya hanya sempat bertemu dengan para pejuang dan para rakyat Palestin yang bersama di Malaysia. Tapi sudah tentu sebagaimana ramai yang di luar sana, kita tidak perlu menjejaki mana-mana negara secara sendiri untuk berempati, untuk melahirkan penolakan kita terhadap jenayah yang sedang dilakukan, termasuklah rampasan tanah. Kerana yang penting adalah kita harus cakna dengan pembuktian. Apa lagi impian yang belum tertunai? Dalam hidup ini, saya fikir lebih-lebih lagi selepas pandemik, kita bersyukur dengan apa yang kita ada, tapi kita jelas dengan agenda ke depan. Sorry? Pesan mama yang ingat sampai sekarang. Pesan mama. Oh, sabar. Saya rasa mama, beliau seorang yang sangat sabar dan mengatakan apa pun ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita hadapi dia bersifat sementara, moment to moment, right? Because ada pengakhiran, ada akhirat yang akan terpaksa kita hadapi untuk berkelak. Ya. Anak Nur Safia dah 16 tahun kan? Oh my god, my baby girl, ya. Perwatakan dia. Perwatakan dia yang sangat sama dengan Izzah. Sama. Sebenarnya Safia ini sangat-sangat berlainan dari segi dia sangat berdisiplin, dia sangat memang sistematik. Yang sama dengan saya, mungkin kadang-kadang dia ada sedikit suka panik. Dan dia suka berjenaka. So itu sama dah juga dengan mak dia, unfortunately. Okay, Safia nak jadi apa bila dah besar nanti? Kita tak boleh nak kata plan. Kita hanya memberikan dukungan, tapi kita perlu mendengar suara dan juga hati nurani, kemahuan anak-anak kita juga. So saya nampak Safia sangat berbakat. Beliau minat bidang ekonomi dan juga minat dari segi architecture and arts. Jadi saya nampak mungkin ke arah itu. Wanita workaholic pada pandangan YB lah, bagus atau tidak? Saya rasa selagi kita boleh tahu batasan kita, contohnya masa yang harus kita laburkan untuk diri kita sendiri, penjagaan minda, penjagaan spiritual, penjagaan mental dan juga fizikal, maka mungkin kita boleh lebih berempati antara satu sama lain. There's a lot of judgment. Sedangkan sebagai wanita, kita banyak mengalami cabaran dan pengalaman yang sama. Betul ke kalau nak tunjuk dah berjaya, perlu pamer aset mewah? Di sini mungkin panduan daripada Syekh Omar Sulaiman, daripada ulama muktabar yang kita ada, penting. Kerana dia bercakap tentang adakah kita bergantung kepada faktor eksternal, luaran untuk memberikan kita kebahagiaan ataupun cukup kita mendapat kebahagiaan daripada dalaman, daripada segi appreciation, mindfulness dan mensyukuri nikmat Allah SWT. So as a Muslim, it's very important to understand. Bila dengar cerita buruk tentang Izzah atau keluarga, apa tindakan? Ya, pada saya pertama kita faham ada ruang kritikan yang kita hormati. Pada masa yang sama, bila melanggar sampai ke tahap memfitnah, saya fikir kita perlu mengambil tindakan undang-undang. Dalam hal ini saya ingin mengatakan dalam Islam peringatan memfitnah itu jauh lebih besar dosanya daripada membunuh. Jadi kita kadang-kadang kena memahami reputasi, nama baik, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita. Okay. Antara ilmu dan adab, mana lebih penting? Saya rasa kedua-duanya. Tanpa ilmu, tak memahami kenapa adab itu antara sesuatu yang sangat pivotal, dan akhlak Rasulullah SAW kan menjadi sesuatu yang kita mahu ikut sangat-sangat. Jadi pada saya, kita memang ada kaitannya antara dua.
isu ilmu dan juga adab. Siapa yang tentukan konten di sana? Ya, saya fikir pasukan saya yang banyak memberikan nasihat, tetapi pada masa yang sama sebagai salah seorang yang saya fikir agak introvert, kadang-kadang sukar untuk mempamerkan terlalu banyak kiranya mungkin dalam diri saya di dunia sosial media. Berapa ramai pasukan tu? Tak ramai pun, kesian dia orang. So, kita alu-alukan sukan lawan. So lepas ni siapa yang nak jadi content creator Izzah, dia alu-alukan. Dia alu-alukan. Seterusnya YB, pernah tak anak nak minta YB tak lagi aktif politik? Okey, jadi pada awal saya rasa masa penggal pertama memanglah mereka merindui ibu. Jadi penting untuk saya mulakan proses berkongsi. Kenapa penting bila saya kadang-kadang terpaksa meninggalkan mereka sebentar untuk beraksi dan bertugas di luar kawasan. Tapi saya maklumkan dari segi konsep fardu kifayah, ya, kita mahu memperbaiki masa depan menerusi dasar dan usaha kita. Maka ini juga antara pelaburan yang saya buat untuk mencorak masa depan anak-anak. Macam mana YB reward diri sendiri? Saya rasa sekarang ini it's a good question actually, because kadang-kadang kita tak mahu sampai ke tahap you don't want to spoil yourself too much. You know, kita reward hanya cukup untuk kita merasakan you are appreciated and you have done your best, but you want to do better. Jadi apa yang kita pilih mungkin boleh reward dengan melakukan sesuatu senaman bagi menjaga fizikal kita, ataupun berehat sebentar dengan anak-anak, meluangkan masa dengan mereka. Tapi janganlah sampai ke tahap kita sampai sedikit terlupa, terleka mungkin. Itu cabaran untuk memilih pilihan terbaik. Tapi saya sekarang ni saya find a quiet corner dan sama ada membaca ataupun makan malam dengan anak-anak di rumah. Sementara Safiah dengan Shaulun masak pada malam tersebut. Selalunya begitulah. They'll cook for me. Safiah dengan Shaulun pun pandai masak, so sedap jugalah. Yeah, they're very good pasta makers. Pasta. Bertuah ibu dia. Once a month, kira taklah bertuah sangat, dia okey lah. Okey, pemberian istimewa suami yang menyentuh perasaan YB. Yeah. That's a good one. Sebenarnya tak sempat. Mungkin nak cakap bukan hadiah sangat, tapi bila saya memerlukan seorang sahabat, beliau sentiasa meluangkan masa. Kerana kami kenal lama, jadi kadang-kadang macam ada krisis sama ada politik ataupun isu Palestin, ya, kita nak meneliti dari segi dasarnya pendirian dan juga dari isu pelanggaran hak asasi manusia. Beliau banyak membantu saya walaupun beliau bertugas dengan dapatan dan input. Dan pada saya itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, because time you cannot buy. Orang beli sesuatu untuk kita satu hal, tapi bila orang luangkan masa, bila kita perlukan, di saat kita perlukan, itulah saya fikir hadiah buat kita. Okey, apa kejayaan yang paling dibanggakan? Saya nak sebut, dia banyak kan, tapi bukan kejayaan kita. Saya fikir semuanya rezeki datang daripada Allah SWT, di mana kita diberikan peluang, tapi pandangan saya mungkin antara milestones lah, saya sebut milestones yang saya fikir sangat penting dalam hidup saya. Bergelar ibu, semasa bergelar ahli parlimen kali pertama, rakyat beri kita peluang untuk mewakili mereka dalam Dewan Rakyat. Dan terkini, of course, saya teruja lah kerana milestone dapat bersama dengan Tan Sri Hassan. Pendek kata, banyak sebenarnya. Okey YB, jawab singkat dia ni. Okey, bakat terpendam YB Izzah yang orang tak tahu. Menulis khat. Menulis khat. Okeylah, menulis khat not bad. Ya. Okay. Kita bagi jawapan. Tak ingat macam menyanyi ada? Oh my god, nasib baiklah saya tak menyanyi. Saya telah menyelamatkan telinga-telinga ramai warga di Malaysia ni. Termasuklah banyak lagi fenomena lain. So you should be thanking me for not singing.
Okay, YB, masalah tentang fashion tudung yang tak disenangi. Saya? Oh my god, tolonglah. Saya ni notorious untuk kesengetan tudung. Ini macam saya cuba inner yang baru hari ni. So we'll see. Yeah. Okay. Because dia macam ada keseimbangan untuk pastikan tak migraine, pada masa yang sama kemas, pada masa yang sama migraine. So, yeah. Tak senang sebenarnya nak pakai tudung ni. Tidak. Dengar tu. Okay. Jenama-jenama tudung yang ada dalam simpanan YB? There was a few jugs that was gifted to me. But susah nak pakai unless you pakai proper inner. And then, I can't remember. There was a... kan. Because selalunya kita orang tak. Lagipun to be fair, the last bawah eksklusif I bought was like maybe 8 years ago. Namanya. Jadi dia tahan, but dia jarang lah lepas aku keluar. Okay. Dia guna berapa banyak pin atau jarum untuk gaya hijab? Oh my god, tolonglah. Ladies and gentlemen, I think one is enough. No offense. I mean, bayangkan kalau tercucuk kepala kita. Tercucuk kulit kepala kita. Pesanan khidmat masyarakat. Saya bukan pesanan khidmat masyarakat untuk kita mengelakkan kecederaan. Of course ada satu kat depan kan, and of course ada back, but I just pin tu saya mungkin tak sesuai lah. YB ni kelakar rupanya. It's the truth. Sisi orang yang tak tahu. Okay, YB, warna kesukaan YB Izzah? Saya rasa warna memang like maroon, pastel lah, mostly pastel. 3 perkara penting dalam perkahwinan? Okay, komunikasi, kesabaran, dan juga mungkin rundingan, kuasa rundingan yang memahami keperluan untuk berunding. Yeah, kompromi. I think compromise and negotiations. Yeah. Dari mana Izzah mendapat kekuatan atau semangat? Important make sure people who are marriages, pasal saya pernah bercerai dan saya kahwin yang kedua, dan saya harus tekankan these 3 things, ya. Pesanan khidmat masyarakat, kerana kalau kita rasa mudah, of course not, masya-Allah, but kalau kita ada keinginan berkomunikasi, kemahiran untuk berkompromi dan merunding, dan ketiga adalah kesabaran. The end. No, not the end. Dia macam lagi list. Tapi dia minta 3 je. Okay, dari mana Izzah mendapat kekuatan semangat? Saya rasa family, alhamdulillah. Walaupun banyak yang kami hadapi, saya fikir kita diberikan peluang untuk bersama ibu dan ayah dan adik-beradik itu dalam satu kepompong kasih sayang. Okay, doa yang sentiasa menjadi amalan Izzah. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni zalimin, dengan doa pendinding yang Nabi Muhammad bacakan untuk cucu. It's yang pendinding daripada syaitan, daripada datang berbisa, dan daripada ain, mata memandang. Pandangan bila ramai generasi muda lebih pilih nak jadi influencer dan tak mahu sambung belajar? Kita kena mungkin gunakan empathy lah kan, kerana kita pun tahu daripada kajian yang dilaksanakan cabaran utama. Jadi saya fikir begini, kenapa? Kerana kita tahu daripada kajian graduan-graduan bidang ijazah dan sarjana muda dan juga sarjana, gaji telah menurun dan mengecil sejak 15 hingga 20 tahun yang lalu. Jadi apakah insentif kan untuk kita terus-menerus sampai ke Menara Gading, dan selepasnya bila gaji itu tidak setimpal dengan apa yang kita pelajari. Masalah struktural ini kita harus ambil kira dengan serius. Jadi kerana itu orang merasakan kalau saya jadi influencer lebih lumayan. Ya. Jadi risiko-risiko ini mungkin boleh kita rangkumkan untuk mengajak lebih ramai lagi. Mungkin kita boleh teruskan dengan program Latitude B yang bersifat pendek berbanding dengan lebih panjang tempoh masanya. But upskilling is for the future. Baik. Jadi nak pastikan kita dapat dipanggil kalis cabaran dan kalis kerjaya masa depan. Okey, seterusnya tinggal 6 soalan je lagi. Apa lagi usaha Izzah untuk martabat dan sangat. Okey, jawab singkat je Wabi. Apa lagi usaha Izzah untuk martabat dan perkasa kaum wanita? So, pada saya isu ini haruslah memuatkan lebih ramai lagi wanita bersuara
bagi mengetengahkan keperluan mereka. Okay. Jadi women must help other women. Okay. Okay, YB, last question. Mama kata Izzah adalah anak yang paling banyak persamaan dengan Papa. Apa persamaan tu? You have to ask her. You have to ask her. You have to ask her. Dari segi anak sendiri I melihat don't know, pribadi- man. It's like kita orang berbeza jugalah banyak pendapat. Tapi you have to ask my mom. Okey, apa-apa pun, YB Izzah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Nona. Semoga semuanya Banyak berjalan soalan, Nona. lancar. Banyak sangat. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Kita cover